Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang dan selamat kembali ke sesi webinar Tradepedia di mana kita bincangkan daripada perkara-perkara yang asas di dalam pasaran kewangan hinggalah kepada perkara-perkara yang lebih advance merangkumi analisa fundamental, analisa teknikal yang baru saja kita khatam dalam webinar yang lepas. Kemudian pengurusan wang yang akan kita belajar hari ini, kawalan emosi, psikologi sebagai seorang pedagang sehinggalah akhir sekali bagaimana kita nak membina sistem perdagangan kita sendiri. Semuanya ada di dalam silibus Tradepedia ya. Jadi pada hari ini kita akan fokus kepada pengurusan wangnya adalah satu elemen yang sangat-sangat penting sebagai seorang pedagang. Kita boleh ada indikator yang paling canggih dalam dunia. Kita boleh ada perdagangan yang terhebat di dunia. Tetapi tanpa pengurusan wang yang baik, kita tak dapat nak menghasilkan keuntungan sebagai seorang pedagang. Betapa pentingnya kita perlu master ataupun mahir bidang pengurusan wang. Baik, sebelum saya teruskan, saya ingatkan kepada para penonton ya, jangan segan-segan, jangan malu-malu, silalah kita sama-sama bersembang di ruangan chat box yang kami sediakan. Ya, mudah saja di bahagian kanan anda, di browser anda ada chat box, tuliskan nama dahulu, klik join dan anda bolehlah nyatakan soalan-soalan anda sama ada soalan berkenaan dengan topik hari ini ataupun mana-mana topik di bawah silibus Tradepedia ataupun mana-mana soalan berkenaan dengan pasaran kewangan yang kita boleh bincangkan, tidak ada masalah ya, sepanjang webinar pada hari ini. Kalau bukan soalan pun, kalau anda ada pendapat yang anda ingin suarakan, tidak ada masalah. Kita boleh berdiskusi, kita boleh berdebat sepanjang webinar pada hari ini. Jadi ruangan kita lokal seperti ini, kita menggalakkan lagi interaksi antara para penonton dan juga instruktor. Ya. Waalaikumsalam Sofian, mari join hari ini. Kita akan buka topik baru, kita baru je tutup kitab analisa teknikal, kita buka pula kitab pengurusan wang. Ya. Jadi pengurusan wang ni Sofian sangat-sangat penting. Kalau kita ada indikator paling power pun, kita tak ada pengurusan wang, kita akan kecundang juga. Ya, baik. Jadi, kita akan terus berbincang tentang pengurusan wang. Jadi disclaimer dahulu. Jadi tiap-tiap chapter kita akan sentuh tentang disclaimer kerana pentingnya kita kena memahami risiko yang kita akan hadapi semasa kita berdagang. Macam mana perniagaan, kita jual karipak, kita jual nasi lemak, kita akan sentiasa berhadapan dengan risiko kerugian. Begitu juga dengan perdagangan ya. Jadi jika anda ingin berdagang, anda ingin berlabuh, anda kena sentiasa memahami risiko yang anda hadapi semasa anda membuka posisi dagangan. Lagi besar ganjaran yang kita kejar, maka secara automatik akan lebih besar juga risiko yang kita akan hadapi ya. Ganjaran dan risiko adalah dua perkara yang saling kait mengait dan akan sentiasa mempengaruhi satu sama lain. Ya. Jadi kalau anda ingin berdagang, anda kena pertama sekali memahami risiko. Ya. Jadi kami di XF dan juga Tradepedia, kami menyediakan platform pendidikan untuk menyiapsediakan anda menghadapi cabaran sebagai seorang pedagang. Baik, kita dah cover tentang disclaimer yang bosan. Kita akan terus berbincang tentang tajuk kita pada hari ini ialah tentang pengurusan wang. Ya. Dan seterusnya kita nak belajar bagaimanakah teknik pengurusan wang yang baik. Ya. Bagaimana kita nak menghadkan posisi yang akan kita buka. Bagaimana kita nak menghadkan risiko yang akan kita ambil. Ya. Seterusnya ialah bagaimana kita nak mengira henti rugi. Jadi dalam perdagangan, sebelum kita masuk ke dalam pasaran, kita kena tahu dua benda. Bila kita nak masuk dan yang kedua ialah bila kita nak keluar. Kita kena tahu dulu sebelum kita masuk ke dalam pasaran. Kita kena tahu entry, kita kena tahu exit. Dan dengan mengira henti rugi dengan betul, kita akan mendapat exit yang terbaik. Baik. Jadi, kita terus masuk ke dalam pengurusan wang, kita akan lihat di manakah kedudukan pengurusan wang di dalam keseluruhan pelan dagangan. Jadi pelan dagangan ni terdiri daripada 3 komponen yang utama. Ya. Yang pertama ialah apa? Yang pertama ialah kaedah dan strategi dagangan. Ini adalah apa? Ini yang kita belajar 15 chapter setakat ini. Analisa teknikal, indikator, semua ini adalah kaedah dan strategi dagangan. Bergantung kepada kita lah, kita nak mengikut trend, kita nak berdagang counter trend, kita nak buy and hold, bergantung kepada kita. Ini semua tergolong dalam kaedah dan strategi dagangan. Juga termasuk kita nak gunakan indikator apa, kita nak guna indikator trend ke, indikator momentum ke, indikator volatility. Ya. Ini semua kita dah cover dalam analisa teknikal. Tapi ini tak cukup ya, ini baru satu sahaja komponen dalam pelan dagangan. Kita kena ada yang kedua ialah pengurusan wang dan kawalan risikonya. Ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya. Sangat-sangat penting kalau kita ada, sebagai contoh,
sistem yang terbaik, kita ada indikator yang paling hebat dalam dunia, tapi kita tidak ada pengurusan wang yang baik, kita masih lagi rugi di dalam perdagangan. Baik. Seterusnya ialah kita kena ada juga yang ketiga, komponen yang ketiga, iaitu mindset yang betul, psikologi seorang pedagang yang betul. Kita ada ketiga-tiga ini, nescaya kita akan jadi seorang pedagang yang sekurang-kurangnya pedagang yang konsisten. Kaedah dan strategi dagangan yang baik, pengurusan wang dan kawalan risiko, dan minda ataupun mindset pedagang yang betul. Tapi hari ini kita akan fokus kepada pengurusan wang. Ini fokus kita pada hari ini. Baik. Pengurusan wang. Jadi dia punya definisi simple saja. Pengurusan wang adalah seni di mana kita menghadkan risiko, risiko portfolio kita. Jadi portfolio inilah kita punya pegangan, apa yang kita sedang beli, apa yang kita sedang short, dan apa yang kita lakukan dengan kita punya fund dana kita. Ini adalah portfolio. Dan kita menghadkan risiko dan pada masa yang sama kita ingin memaksimumkan keuntungan kita. Ini maksud pengurusan wang. Hadkan risiko dan memaksimumkan keuntungan. Macam Leonardo DiCaprio ni, bila anda boleh menguruskan wang yang baik, anda tak buang duit macam ni lah. Jadi, kita lihat dalam sejarah ataupun statistik perdagangan, kita kaji beratusan malah beribu pedagang. Kita akan dapati bahawa 90% faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi pedagang adalah sebenarnya terpengaruh dengan apa? Dengan pengurusan wang. Bayangkan, bukan disebabkan oleh indikator tak betul, bukan sebab market tak betul, bukan sebab tak dapat baca chart ataupun komputer tak cukup canggih, tetapi disebabkan oleh pengurusan wang. Ini saya tekankan lagi sekali. Kita boleh ada sistem yang terbaik, tapi tanpa pengurusan yang baik, kita masih lagi boleh gagal sebagai pedagang. Baik. Jadi, kita dah lihat dengan jelas sekali melalui statistik, pengurusan wang adalah elemen yang sangat-sangat penting untuk berjaya di dalam industri perdagangan. Dan sebenarnya, pengurusan wang ini adalah satu perkara yang taklah kompleks. Malah kalau kita lihat sangat-sangat simple. Kita hanya perlu mengikut peraturan yang kita sendiri tetapkan. Itu saja. Tetapi apa masalahnya? Masalahnya ialah ia memerlukan disiplin yang sangat tinggi. Ini adalah masalah utama. Kita boleh ada satu syarat-syarat pengurusan wang yang sebelengkap, tetapi kalau kita tak disiplin, maknanya kita apa? Semasa market tengah live, apa kita buat? Kita buang kita punya pengurusan wang dan kita akan trade mengikut emosi. Akibat, kenapa? Akibat tiada disiplin. Tapi kalau kita lihat syarat-syaratnya simple. Kena stop loss keluar. Kena take profit keluar. Jaga size posisi. Benda-benda yang simple. Budak sekolah pun boleh faham syarat-syaratnya. Tetapi apabila kita masuk di dalam pasaran, kita lihat harga naik turun, kita lihat banyak news, banyak hype, banyak pengaruh-pengaruh luar, kita akan koyaknya. Dan bukan sahaja pedagang baru, pedagang yang dah season pun akan masih lagi terpengaruh dengan faktor-faktor ini. Oleh itu, kita kena develop ataupun kita kena kuatkan disiplin kita from day one. Dari hari pertama, disiplin kita dah kena bina. Kerana disiplin lah yang akan menyelamatkan kita dan menjamin kita akan menjadi seorang pedagang yang sekurang-kurangnya konsisten. Baik. Jadi, jika tidak menggunakan pengurusan wang yang baik, kita masih lagi boleh kerugian. Walaupun kita ada sistem dagangan yang terbaik di dunia. Ini saya ulangi lagi. Kita kalau ada sistem yang canggih macam mana pun, jika kita tak dapat nak menggunakannya dengan berdisiplin, kita masih lagi akan kerugian. Baik. Sebaliknya, kalau kita pusingkan keadaan, kita lihat. Dengan menggunakan pengurusan wang yang baik, kita boleh mendapatkan keuntungan yang lumayan walaupun sistem dagangan hanya mempunyai ketepatan 50% saja. Bayangkan, kita ada 100 kali cubaan, kita betul 50 kali saja. Tetapi masih lagi boleh menghasilkan keuntungan yang lumayan. Kalau kita bandingkan dengan kes yang pertama tadi, kes ini, kita ada sistem yang mempunyai kejituan 90%. Maknanya 100 kali cuba, 90 kali betul. Tetapi tanpa pengurusan wang yang baik, sistem yang jitu ini pun boleh menghasilkan kerugiannya. Itu adalah magic pengurusan wang.
Okay. Sebaliknya, kita punya sistem tak berapa jitu, tetapi kita punya pengurusan wang top class, kita boleh menghasilkan keuntungan. Dan kalau kita lihat pada realiti, pedagang-pedagang legend macam George Soros, Warren Buffett, Ray Dalio, mereka hanya boleh betul dalam lebih kurang 50% hingga 60% saja daripada jangkaan mereka, ya. Tetapi mereka masing-masing adalah billionaire. Maknanya kita tak perlu sistem yang jitu, tetapi kita perlu apa? Kita perlu pengurusan wang yang baik. Okay, itu yang lebih penting. Baik. Okay, jadi kita dah establish, ya, kita dah dapat dengan jelas pengurusan wang adalah elemen yang sangat-sangat penting di dalam kerjaya sebagai seorang pedagang. Baik. Jadi apakah elemen-elemen pengurusan wang? Okay, seperti yang saya sebutkan tadi, tak kompleks pun sebenarnya. Cara-caranya adalah sangat jelas dan sangat simple, ya, dalam pengurusan wang, iaitu yang pertama sekali, dan inilah yang sangat jelas, kita akan letakkan henti rugi, okay, untuk setiap entry. Nampak macam mudah, tapi kalau kita lihat kebanyakan pedagangnya tak letakkan henti rugi ataupun letak henti rugi, tetapi apabila harga gerak sikit ke arah henti rugi, mereka adjust. Okay, adjust. Okay, akhir sekali apa jadi? Jadi MC. Okay, sebab sentiasa tolak MC jauh daripada harga, ya. Kalau kita sentiasa adjust MC kita, kita sentiasa adjust kita punya henti rugi, maknanya apa? Maknanya samalah dengan kita tak letakkan henti rugi, ya. Okay, nampak simple, tetapi dalam live market, okay, market yang sedang aktif, okay, tak semudah itu je. Banyak pengaruh yang akan faktor-faktor yang akan mempengaruhi kita, ya, semasa market tengah live, ya. Jadi jangan pandang rendah tentang kuasa hasutan pasaran, ya. Boleh ganggu kita. Pedagang yang dah season pun masih lagi boleh terganggu dengan hasutan pasaran, ya. Jadi kita kena develop disiplin from day one. Okay. Kemudian yang kedua ialah juga sangat obvious, sangat jelas, iaitu jumlah wang yang spesifik yang akan kita risikokan untuk setiap posisi dagangannya. Kita akan hadkan berapa banyak wang yang akan kita pertaruhkan, berapakah saiz lot yang akan kita buka untuk setiap satu posisi dagangan. Dan lagi sekali, inilah perkara yang obvious, yang jelas. Tetapi kita jangan pandang rendah saja. Semasa market lah, mungkin ini pun kita susah nak ikut. Baik. Kemudian, yang ketiga ialah kita akan letakkan had maksimum wang yang akan kita pertaruhkan untuk satu tempoh yang tertentu. Jadi ini bergantung, ya. Mungkin saya akan letakkan dalam satu bulan. Saya hanya akan risikokan sebanyak 1,000 USD daripada akaun 10,000 USD saya. Maksudnya saya hanya risikokan 10% dalam tempoh sebulan. Okey, nampak doable betul? Nampak masuk akal betul kita punya value. Ataupun dalam tempoh setahun, saya hanya akan risikokan sebanyak 30% saja daripada saya punya keseluruhan akaun. Okey, juga adalah satu had maksimum wang yang agak relevan. Okay, jadi kita kena letakkan kita punya maksimum wang yang akan kita risikokan untuk setiap satu tempoh, ya. Boleh jadi untuk seminggu, boleh jadi untuk sebulan, boleh jadi untuk setahun, okay, ataupun untuk sehari. Boleh, tak ada masalah. Bergantung kepada style kita punya perdagangan. Baik. Jadi kita dapat lihat sangat jelas, okay, cara-cara yang sangat jelas. Ada henti rugi, obviously. Ada jumlah wang yang spesifik untuk setiap posisi dagangan, obviously. Yang ketiga, jumlah maksimum wang yang kita hadkan untuk setiap satu tempoh juga jelas. Jadi semua perkara jelas, simple, bukannya rocket science. Tetapi kenapa pedagang susah nak ikut, okay, cara-cara yang simple ini, ya. Okay, kenapa? Itulah kita punya sifat sebagai manusia, ya. Kita ada pengaruh emosi. Baik. Jadi antara satu phrase ataupun tagline, ya, dalam pengurusan wang ialah mudah saja. Satu trade ataupun satu dagangan tidak patut menjadi masalah. Apa maksudnya? Maksudnya kita ada satu posisi dan jika posisi ini kena stop out ataupun rugi, okay, kena stop loss rugi, dia tak akan memberi kesan kepada portfolio kita dengan drastik. Itu maksudnya. Maknanya kita akan hadkan saiz posisi untuk setiap satu posisi kita. Jadi persoalannya berapa banyak risiko yang sanggup kita ambil untuk setiap satu posisi. Jadi kita jawablah masalah tadi. Okay? Jika kita rasakan, jika kita buka satu posisi dan kita rugi, dan kerugian itu tak menjadi masalah kepada kita, maknanya itu adalah saiz yang betul. Sekiranya kita buka satu posisi dan kita kehilangan posisi ini, rugi, stop loss, okay?
dia mengganggu kita, maknanya saiz kita terlalu besar ataupun risiko terlalu besar. Ya. Mudah saja. Ini adalah cara kita nak mengukur saiz ini terlalu besar ataupun terlalu kecil untuk kita punya portfolio. Baik. Okey. Jadi, rule of thumb untuk saiz posisi yang akan kita risiko adalah antara 1 hingga 3% daripada jumlah equity untuk setiap satu posisi dagangan. Ya. Kita buka satu posisi di Apple katakan. Kita hanya akan letakkan sebanyak 3% saja daripada kita punya keseluruhan equity. Ya. Tak semesti kita buka 3% saja pada satu masa, tapi itu untuk satu posisi. Kita boleh buka lagi 5 posisi. Tapi bukan pada Apple, pada aset-aset yang lain. Ya. Kenapa kita nak agihkan risiko? Kita asingkan aset-aset. Kenapa? Kita nak asingkan risiko. Kalau contohnya Apple jatuh, tak semestinya saham-saham ini akan jatuh. Mungkin ada yang akan naik. Dengan cara itu kita membagi risiko, kita akan agihkannya kepada saham-saham yang berbeza, pada sektor-sektor yang berbeza, melindungi kita daripada risiko-risiko sektor dan sebagainya. Itu adalah satu contoh. Jadi menetapkan risiko yang kecil adalah sangat penting. Kenapa? Andai kata kita rasa tamak sikit, ya, jadi kita dapat keuntungan yang lebih. Jadi kita boleh mengambil risiko yang lebih agresif. Dan betul, kalau kita betul, kita punya jagaan betul dan kita mengambil risiko yang agresif, memang boleh, kita boleh mendapatkan keuntungan 20% sehari. Malah lebih pun boleh. Kita boleh mendapatkan keuntungan 100% sehari sekiranya kita betul. Tetapi jika kita salah, baik lagi sekali. Assalamualaikum. Selamat petang. Minta maaf tadi ada masalah teknikal dengan connection ni. Saya tak pasti sebab hari hujan ke, ataupun saya kena upgrade saya punya infrastruktur pun, ataupun mungkin saya tak bayar bil, saya tak tahu mana satu. Ini saya akan check nanti. Harap dia tak disconnect lagi. Baik, jadi kita sambung tadi. Kita bincang tentang bagaimana kita nak tahu saiz posisi kita terlalu besar ataupun terlalu kecil. Ya. Jadi kita gunakan rule yang mudah. Ya. Jika satu posisi dagangan, jika kita kerugian, tak menjadi masalah kepada kita, maknanya itu adalah posisi yang sesuai. Jika posisi tersebut kita kerugian dan memberikan kita masalah, maknanya kita punya posisi terlalu besar. Ya. Jadi kita kena tetapkan kita punya risiko dalam satu amount ataupun jumlah yang terhad, ya, untuk mengawal risiko kita. Baik. Jadi rule of thumb, ya, kita akan risikokan antara 1 hingga 3% daripada jumlah dana kita. Ya. Kalau kita ada 1000 USD, kita akan risikokan mungkin sebanyak 30 ataupun 10 USD untuk satu posisi. Ya. Baik. Jadi walaupun kita nakkan ganjaran yang lebih, semua orang nak ganjaran lebih, ya, tapi kita kena hati-hati. Kalau kita nak ganjaran lebih, sudah tentu kita akan ambil risiko yang lebih agresif. Ya. Dan memang betul, jika kita mengambil risiko yang lebih agresif, kita ada kemungkinan, jika jangkaan betul, kita boleh mendapatkan keuntungan setinggi 20% sehari ataupun lebih. Tetapi ini jika kita betul. Bayangkan jika kita salah. Apa berlaku? Kita mungkin akan kerugian 20% sehari ataupun lebih, ya, jika pasaran bergerak bertentangan dengan jangkaan kita. Ya. Jadi bayangkan kita seperti brother ini, ya, nak mendapatkan keuntungan yang lebih, terpaksa mengambil risiko yang lebih tinggi. Ya. Tak semestinya kita mengambil risiko yang lebih tinggi adalah lebih baik. Yang penting kita kena imbangkan, kita kena balancekan antara ganjaran dan risiko. Ya. Kerana kita bukan hanya nak berdagang untuk setahun. Kita kalau boleh nak berdagang sampai bila-bila, ya, sampailah kita tua, kita masih nak berdagang. Ya. Jadi ini adalah the long game. Ini bukan short game. Ini bukan lari pecut, ini adalah marathon. Baik. Jadi oleh sebab itulah kita akan gunakan mantra ini, iaitu satu dagangan tidak patut menjadi masalah. Ya. Kalau kita hilang satu dagangan, satu trade, kita lost, kita patutnya tak mengganggu kita punya kewarasannya. Itu menunjukkan kita mengawal risiko kita dengan baik. Jika kita hilang satu posisi dan kita hilang waras, maknanya kita punya posisi terlalu besar. Ya.
Okay, itu yang menyebabkan kita kerugian yang besar. Baik. Okay. Jadi, sekarang kita berbincang pula tentang toleransi risiko. Ya. Jadi, toleransi risiko adalah berbeza untuk berlainan individu. Maknanya risiko seperti kecantikan juga adalah bergantung kepada siapa yang melihat. Risiko juga berbeza kepada siapa punya dana. Ya. Siapa punya dana berbeza risikonya. Jadi risiko adalah subjektif bergantung kepada individu pedagang. Risiko saya mungkin berlainan dengan risiko anda. Risiko anda mungkin berlainan dengan risiko pakcik di OMDB dan sebagainya. Jadi, apa yang membezakan toleransi risiko antara individu adalah perkara seperti berikut. Ya. Yang pertama, masa. Pertama sekali, masa yang kita ada untuk kita luangkan untuk aktiviti perdagangan. Dan yang kedua, masa yang kita ada untuk kita mencapai objektif kita dalam perdagangan. Okay, ini akan membezakan toleransi risiko. Okay. Yang kedua ialah modal capital yang kita ada untuk digunakan dalam perdagangan. Okay. Jadi orang seperti Warren Buffett, beliau ada berbilion-bilion USD untuk beliau dagangkan. Maknanya toleransi beliau adalah sangat jauh lebih besar daripada orang macam saya yang hanya ada beberapa sen saja untuk didagangkan. Ya. Jadi dah lain di situ, ya, bergantung kepada individu. Dan yang ketiga ialah personality. Ya. Jadi ini juga adalah satu elemen yang sangat besar. Ada pedagang yang lebih bersifat konservatif. Warren Buffett juga adalah pedagang yang konservatif. Ada pedagang yang lebih agresif, macam George Soros, lebih agresif, mengambil risiko yang lebih. Dan ada juga pedagang, rata-ratanya pedagang yang sederhana. Jadi bergantung kepada kita punya personality, agresif, sederhana ataupun pasif, akan menentukan kita punya toleransi risiko. Dan daripada toleransi risiko masing-masinglah kita akan mula membina pengurusan wang ataupun membina sistem pengurusan wang yang sesuai untuk diri kita. Baik. Jadi untuk kita memahami kaedah teknik pengurusan wang, kita kena pertama sekali memahami hubungan antara ganjaran dan risiko. Hari-hari kita sentuh tentang disclaimer. Kita nak mendapat ganjaran yang lebih, kita akan automatik menghadapi risiko yang lebih tinggi. Kerana apa? Ganjaran dan risiko adalah dua perkara yang saling mengait. Kita tak boleh lari daripada risiko jika kita nak mengejar ganjaran. Baik. Jadi kita lihat kepada carta ini bagaimana kita melihat hubungan antara risiko dan ganjaran. Ia adalah seperti satu lengkungan parabola. Aksis Y adalah ganjaran. Aksis X adalah risiko. Baik. Jadi kita lihat di sini. Untuk mendapat ganjaran yang rendah, kita akan mengambil risiko yang rendah. Untuk mendapat ganjaran yang sederhana, kita akan mengambil risiko yang sederhana. Dan untuk mendapatkan ganjaran yang tinggi, kita akan mengambil risiko yang jauh lebih tinggi. Ya, ini hubungannya. Lagi tinggi ganjaran yang kita kejar, lebih tinggilah risiko yang akan kita hadapi. Ya. Bukan saja untuk aktiviti perdagangan, malah untuk mana-mana perniagaan sekalipun. Baik. Jadi kita bahagikan kategori pedagang mengikut risiko yang diambil. Kita mulakan dengan pedagang yang konservatif. Jadi pedagang yang konservatif ni, mereka punya matlamat utama ialah sebenarnya untuk melindungi modal. Ini mereka punya matlamat utama. Maknanya mereka mengambil risikonya rendah untuk mendapat pulangan yang perlahan dan stabil. Fair. Mereka di sini. Pedagang konservatif. Kita guna ikon kuda-kuda di situ, ya, pedagang yang konservatif. Tetapi kebanyakan pedagang adalah pedagang yang sederhana. Jadi pedagang sederhana, kita mengambil risiko yang sederhana untuk mendapat ganjaran yang sederhana. Jadi untuk pedagang sederhana, objektifnya ialah untuk mendapatkan pulangan sederhana, sama dengan
perlindungan modal. Dia jadi seimbang. Okey. Kalau tadi pedagang konservatif lagi utamakan untuk melindungi modal daripada menghasilkan keuntungan. Tapi untuk pedagang sederhana sama. Okey, sama kepentingannya. Jadi maknanya mengambil risiko sederhana untuk mendapatkan pulangan sederhana. Okey. Jadi kebanyakan pedagang adalah pedagang sederhana ya. Okey, berada di tengah-tengah ini. Okey, kuasa warisan. Pedagang konservatif mengambil risiko yang rendah. Okey, untuk mendapatkan ganjaran yang rendah. Pedagang sederhana mengambil risiko sederhana. Okey, untuk mendapatkan ganjaran yang sederhana. Okey. Dan yang terakhir ialah pedagang agresif. Okey, jadi pedagang agresif bandingkan dengan sederhana dan konservatif akan mementingkan pulangan lebih. Okey, bukannya seimbang, mementingkan lebih pulangan berbanding dengan perlindungan modal. Dia lebih agresif mengejar ganjaran. Maknanya mereka dia mengambil risiko yang tinggi untuk mendapatkan pulangan yang lumayan dan mereka berada di sini. Okey, pedagang yang agresif mengambil risiko yang sangat tinggi. Okey, tetapi kerana mereka mengejar ganjaran yang tinggi. Okey. Okey, jadi oleh itu kita bahagikan pedagang kepada toleransi risiko masing-masing. Jadi kita tentukan adakah kita ni pedagang konservatif, adakah kita ni pedagang sederhana ataupun adakah kita ni pedagang yang agresif. Okey, kebanyakan pedagang adalah pedagang sederhana. Okey, pedagang konservatif okey ada tapi slowlah sikit untuk mendapatkan keuntungan tapi mereka yang paling konsisten. Pedagang agresif okey tak ramai tapi mereka inilah seperti di Las Vegas ya. Mereka akan menang besar dan juga mereka akan rugi besar. Baik. Okey, kemudian kita lihat kepada profil risiko. Daripada toleransi risiko barulah kita boleh mula mengatur ya profil risiko kita. Baik. Jadi jumlah risiko untuk setiap dagangan, okey ini berkena-mengena dengan profil risiko ya. Jadi jumlah risiko untuk setiap posisi dagangan okey akan mengikut profil risiko individu. Okey, begitulah kita ini adalah pedagang yang konservatif, pedagang yang sederhana ataupun pedagang yang agresif. Baik. Jadi kalau kita pedagang konservatif, maknanya kita lebih mementingkan perlindungan modal, kita hanya akan mengambil risiko dalam 0.1% hingga 1.5% daripada jumlah equity kita untuk setiap satu posisi ya. Memang kecil tapi pada masa yang sama juga kita menghadkan risiko. Kalau kita rugi pun kita hanya rugi 1.5% saja daripada kita punya equity je. Okey, tapi kalau kita untung kita juga untung dalam 1.5% tetapi kita boleh melakukannya berulang-ulang kali. Kita kumpul, kita accumulate kita punya keuntungan ya, tapi mengambil masa yang lebih panjang. Okey, tapi setengah pedagang yang konservatif tidak ada masalah bagi mereka. Mereka sanggup menunggu 10 tahun 20 tahun, malah 30 tahun pun tak ada masalah untuk pedagang yang konservatif. Tapi kebanyakan pedagang terletak pada pedagang sederhana ya, dan mereka ni akan mengambil antara 1.5% hingga 3% daripada jumlah equity mereka untuk setiap satu posisi dagangan ya. Jadi kalau mereka untung dalam keadaan sederhana, mereka rugi pula dalam keadaan yang sederhana. Okey. Dan akhir sekali ialah pedagang yang agresif, mereka akan ambil lebih banyak. Okey, mereka akan merisikokan antara 3% hingga 5% untuk setiap satu posisi dagangan. Okey, jika mereka buka 10, mereka akan buka 50% ya daripada jumlah equity keseluruhan ya. Jadi ini adalah agresif. Okey, kalau untung yang lumayan, kalau rugi pun rugi yang boleh tahan ya. Okey, jadi kita tentukan adakah kita ni pedagang agresif, pedagang sederhana
pedagang konservatif, dan itu yang akan menentukan kita akan ambil risiko sebanyak berapa peratus daripada jumlah equity keseluruhan, ya, seperti yang kita lihat di sini. Okay. Kebanyakan adalah pedagang sederhana, antara 1.5 hingga 3%. Oleh itu, kita lihat pada golden rule tadi, okay, kebanyakan ambil daripada 1 hingga 1.3% je kebanyakan pedagang. Okay, inilah untuk purata pedagang akan mengambil risiko sebanyak ini untuk setiap satu posisi dagangan. Baik. Okey. Okey, seterusnya ialah kita dah tahu berapa peratus yang akan kita gunakan daripada keseluruhan jumlah equity kita bergantung dengan kita punya toleransi risiko. Seterusnya, bagaimana kita nak menentukan saiz posisi semasa kita menggunakan platform dagangan. Saiz posisi semasa kita menggunakan platform biasalah MT4 ataupun MT5 ya, semasa kita berdagang. Baik. Jadi saiz posisi adalah satu bahagian yang sangat penting. Okay, kita kena tahu berapa banyak saiz yang kita akan buka, berapa banyak duit yang akan kita risikokan untuk setiap satu posisi dagangan ya, sebelum kita mengambil tindakan. Okay, jadi kita kena kira dahulu sebelum kita sentuh platform dagangan. Baik. Jadi ia merupakan jumlah equity yang kita akan laburkan di dalam dagangan, itu adalah saiz posisi. Okay, apakah maksud saiz posisi? Ialah jumlah equity yang akan kita laburkan dalam satu posisi dagangan. Jadi kuncinya adalah untuk mendapatkan keseimbangan yang baik. Okey. Jadi kita tak nak buka posisi terlalu besar kerana kita risau kita akan kerugian besar. Tetapi pada masa yang sama kita tak ingin buka posisi yang terlalu kecil. Jika kita untung kita terlalu kecil. Jadi keseimbangan saiz posisi adalah yang paling penting dalam kes ini. Okay. Jadi untuk mengira saiz posisi, kita perlu ada dua perkara ya. Iaitu kita kena tahu jumlah wang yang kita risikokan dan yang kedua ialah jumlah henti rugi ya. Okay, itu berapa banyak yang akan kita hilang jika kita rugi. Okey. Jadi yang pertama tadi ialah berapa banyak duit yang akan kita risikokan, yang akan kita buka untuk satu posisi, dan yang kedua ialah berapa banyak kerugian kita semasa kita kena henti rugi. Okey, dua perkara ini kita perlukan untuk mengira saiz posisi yang betul, saiz posisi yang seimbang mengikuti kita punya portfolio. Baik. Okey, jadi kita lihat dalam satu contoh, kita cari kita nak kira saiz posisi untuk saham. Okey, berapakah jumlah yang akan kita risikokan untuk aset saham? Berapakah besar saiz posisi yang akan kita buka untuk aset saham? Baik, kita lihat contoh. Katakan kita ada pergerakan ini, ini adalah pergerakan downtrend. Okey, ini jelas pergerakan downtrend. Kemudian katakan kita ada perasan di sini ada pembentukan corak apa? Corak double bottom. Okey, corak double bottom terbentuk dan ini adalah saham Apple ya. Dan sekarang kita nak beli. Okey, kenapa kita berjangkakan pergerakan ke atas selepas double bottom? Yang ini kita dah belajar dalam webinar-webinar yang lepas, ialah corak bullish ya, corak double bottom. Jadi kita nak beli sekarang. Okey, masa kita berada di sini. Dan sebelum kita buka posisi, kita dah letakkan kita punya jumlah maksimum yang kita sanggup rugi. Okey, maknanya dalam posisi ini, kita tak nak rugi lebih daripada 1000 USD. Ini jumlah maksimum yang kita ingin pertaruhkan untuk posisi dagangan ini. Okey, jadi sekarang kita dah ada satu elemen ya. Ini adalah kita punya elemen pertama tadi,
iaitu kita kena ada jumlah yang kita ingin risikokan. Ya. Jadi kita lihat tadi apa kita punya dua elemen yang penting. Nombor satu adalah jumlah yang kita risikokan. Nombor dua adalah jumlah ganti rugi. Ya. Jadi kita dah ada jumlah yang dirisikokan. Sekarang kita kena cari pula jumlah ganti rugi. Baik. Okey. Jadi siapa yang dah tahu tentang corak double bottom ni, kita punya entry di mana? Entry kita adalah pada aras puncak terkini. Jadi puncak terkini di mana? Di sini. Okey, adalah puncak terkini. Jadi aras puncak terkini kritikal ya. Jika harga berjaya melepasi aras puncak terkini, maknanya ini adalah corak double bottom yang sah dan kita menjangkakan harga akan bertukar arah dan bergerak ke atas. Okay, jadi inilah entry kita. Okay, kenapa? Kita menjangkakan harga akan tembus dan akan bergerak ke atas. Dan untuk corak double bottom juga, kita pun dah tahu di manakah kita akan letak henti rugi adalah di aras dua dasar. Ini adalah aras henti rugi kita. Okay, baik dalam kes ini, aras entry kita adalah pada aras 150 USD. Aras henti rugi kita adalah aras 140 USD. Maknanya jarak antara dua ni adalah 10 USD dan ini adalah jumlah henti rugi. Sekarang kita dah ada elemen yang kedua. Okay, ini adalah jumlah henti rugi. Okay, apa kita buat sekarang? Kita akan letakkan dalam formula size posisi itu kita bagikan jumlah yang kita risikokan, kita bagikan dengan jumlah henti rugi. Ya. Jadi jumlah kita risiko adalah sebanyak apa? Sebanyak 1000 USD. Jumlah yang kita risikokan adalah sebanyak 10 USD. Okey, daripada sini. Okey. Dan kita akan dapat size posisi sebanyak 100 unit saham Apple. Okey, ini jawapan kita. Jadi itu adalah 100 unit saham Apple. Jadi banyak modal yang kita perlu keluarkan. Jadi kalau kita ada 100 unit dan pada paras entry setiap unit bernilai 150 USD, maknanya 100 darab dengan 150, kita akan dapat 15,000. Ini duit yang kita kena keluarkan untuk kita mendapatkan posisi yang betul ya untuk kes ini. Okay, ini caranya kita mengira size posisi yang sesuai mengikut risiko yang kita ambil. Nampak ya? Baik. Okey, jadi kita mungkin akan lihat lagi satu contoh. Okey, juga pada pasaran saham. Okey, tapi kali ini kita lihat kepada pergerakan uptrend kemudian berlaku corak pertukaran bearish pula. Okey. Jadi inilah pergerakan uptrend. Dan corak pertukaran bearish akan berlaku di penghujung uptrend dan berlaku di puncak. Okay. Jadi katakan corak double top terbentuk pada saham kali ini saham Google ya. Dan sekarang ni kita nak jual dan kita hanya nak risikokan 2000 USD saja ya. Kita tak nak rugi lebih daripada 2000. Okey, sekarang kita dah tahu berapa jumlah yang kita ingin risikokan. Okey. Jadi ini elemen pertama. Okey, jadi inilah corak double top dia, corak lawan kepada double bottom. Ini adalah corak pertukaran bearish. Maknanya jika ini berlaku dengan sah, kita menyangkakan apa yang akan berlaku, ini akan berlaku. Okey, pergerakan ke bawah. Ini jangkaan kita. Dan aras pentinglah di sini, iaitu aras dasar terkini. Okey, dan kita menjagakan harga menembusi aras dasar terkini. Jadi kita letakkan entry kita pada aras dasar terkini ya. Jadi aras entry adalah pada 1000 USD. Kemudian kita tahu untuk henti rugi, corak double top kita akan letakkan pada apa? Pada aras puncak. Okay, jadi henti rugi adalah di sini. Okay, jadi kita bandingkan henti rugi pada aras 1050 USD, kita tolak dengan aras entry, aras 1000 USD.
Bezanya adalah apa? 50 USD. Okay, dan ini adalah elemen yang kedua. Okay, sekarang kita dah boleh kira saiz posisi. Jadi saiz posisi adalah kita bagikan jumlah wang yang kita risikokan iaitu 2000 USD. Okay, kita bagikan dengan jumlah ganti rugi iaitu 50 USD. Kita akan dapat saiz posisi iaitu kita akan perlu membeli sebanyak 40 unit saham Google. Oh, ini terlebih satu Google. Dan maknanya kita kena bayar berapa? Kita kena bayar 40 unit dan satu unit bernilai semasa entry sebanyak 1000 USD. 1000 USD darabkan 40 unit, kita perlu keluarkan modal sebanyak 40,000 USD untuk membuka posisi ini ya. Dengan hanya merisikokan sebanyak 2000 USD jika kita rugi. Okey, jadi itu cara kita kirakan saiz posisi untuk saham ya dalam contoh ini. Okey, baik. Jadi kita akan berehat dulu seketika dan kita akan kembali semula selepas ini kita sambung lagi. Macam mana kita nak kirakan saiz posisi untuk aset mata wang pula ya. Dan seterusnya bagaimana kita nak menggunakan leverage. Okey, jadi kita berehat dulu dan kita akan sambung semua selepas iklan ini. Baik, lagi sekali Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang dan selamat kembali ke sesi webinar Tradepedia di mana kita bincangkan daripada perkara-perkara yang asas dalam pasaran kewangan hinggalah kepada perkara-perkara yang lebih hebat. Termasuklah topik kita pada hari ini iaitu pengurusan wang. Dan antara elemen yang paling penting di dalam sistem pengurusan wang adalah bagaimana kita nak menentukan saiz posisi dagangan. Okay, kita nak tahu berapa banyak jumlah wang yang kita risikokan untuk setiap satu posisi dagangan. Dan ia perlu kita kawal dengan baik kerana apa? Jika saiz posisi terlalu besar, kita mungkin bukan menghasilkan kerugian yang terlalu besar. Tetapi dalam masa yang sama, jika saiz posisi terlalu kecil, jika kita untung, keuntungan kita pula adalah terlalu kecil. Ya. Jadi kunci di sini lah bagaimana kita mendapatkan keseimbangan yang di mana saiz posisi adalah just right, tak terlalu besar dan tak terlalu kecil ya. Jadi keseimbangan adalah kunci di sini semasa kita membuka posisi dagangan. Okey. Dan untuk mengira saiz posisi kita kena ada dua perkara. Okey, jumlah wang yang dirisikokan dan yang kedua ialah jumlah ganti rugi. Jadi kita tadi dah lihat kepada contoh kepada cara pengiraan saiz posisi untuk aset saham. Sekarang kita lihat pula kepada contoh cara pengiraan saiz posisi untuk aset mata wang pula. Okey, baik. Okey, cara kita mengira saiz posisi untuk aset mata wang. Okey, katakan kita sekarang ni ada pergerakan downtrend. Kemudian katakan corak double bottom terbentuk. Okey, di sini. Ini merupakan corak macam tadi ialah corak yang bullish ya. Okey, jadi katakan ini adalah aset Euro USD dan kita dah perasan sekarang ini dah berlaku corak double bottom, maknanya kita dah bersiap sedia untuk beli. Dan dalam kes ini kita hanya sanggup merisikokan sebanyak 1000 USD saja. Ini maknanya jika kita rugi, kita akan kehilangan maksimum 1000 USD saja. Okay, jadi inilah elemen pertama, kita dah tahu jumlah yang kita risikokan. Okey. Jadi sekarang ni untuk corak double bottom, apakah aras yang penting? Ialah aras di sini ya. Kita belajar dulu dalam corak pertukaran trend. Double bottom adalah corak yang bullish ya, berlaku pada penghujung downtrend dan berlaku di dasar. Jadi aras yang penting di dalam corak double bottom ialah aras puncak terkini. Okey, maknanya jika kita letak entry buy, entry beli pada mana? Pada aras puncak terkini. Okey, kebetulan harga adalah katakan 1.15 di sini ya untuk Euro USD. Dan untuk corak double bottom,
Kita nak letak henti rugi di mana? Kita akan letakkan henti rugi pada aras dasar, ya. Ini adalah henti rugi kita. Okey, dan kebetulan henti rugi kita pada kes ini adalah pada harga 1.14. Okey, inilah henti rugi kita. Okey, sekarang ni kita dah dapat elemen yang kedua. Kita lihat beza antara entry dan henti rugi. Kita mendapat perbezaan sebanyak 0.01. Okey. Dan kita menggunakan formula yang sama, kita bahagikan jumlah yang kita sanggup risikokan, iaitu sebanyak 1000 USD. Kita bahagikan dengan jumlah henti rugi, iaitu 0.01. Okey, kita akan dapat satu porsi yang sesuai, iaitu sebanyak 100,000 euro. Dan kalau kita lihat kepada platform MT4, MT5 dan kita ada account standard, ya, 100,000 euro bersama dengan satu lot standard. Okey, ini size yang kita buka. Satu lot standard. Okey, sebagai contoh, ya, katakan saya nak buka pada Euro USD. Okey, di sini Euro USD, katakan nak beli tadi dan saya nak beli berapa? Okey, 100,000 euro bersama dengan apa? Dengan satu lot. Okey, bersama dengan 100,000 euro. Okey, ini kita punya conversion, ya, dalam platform, ya, pada account standard. Account standard adalah satu lot bersama dengan 100,000, okey, base currency. Baik. Okey. Contoh yang seterusnya, semasa berlaku corak pertukaran bearish pula, ya. Jadi ini adalah corak pertukaran bullish. Jadi kita menjangkakan ini akan berlaku. Okey, jangkakan ini akan berlaku. Okay, ini adalah corak bullish. Kita lihat pula corak yang bearish. Pada mata wang, aset mata wang, kita ada pergerakan uptrend. Dan sekarang kita perasan ada bentuk corak double top. Okey, ini adalah British Pound USD. Ia bentuk corak double top. Dan ini adalah corak bearish. Jadi apabila corak bearish terbentuk, apakah jangkaan kita? Kita jangkakan harga akan bertukar arah ke bawah. Okey, dan apakah aras yang penting? Aras dasar yang terkini. Okay, maknanya entry kita berada pada aras dasar terkini. Kenapa kita nak jual, ya? Kita nak jual aset British Pound USD. Kita ingin jual dan kita hanya akan risikokan 500 USD saja, ya. Kalau kita rugi pun, kita rugi maksimum 500 USD saja. Ini elemen pertama. Jadi entry kita adalah pada aras dasar terkini. Kebetulan entry kita berada pada harga 1.3 British Pound USD. Okay, dan henti rugi adalah pada aras puncak. Ini adalah corak double top. Dan kebetulan pada aras 1.3025 dan kita lihat perbezaan, iaitu 0.0025. Ini adalah jumlah henti rugi, ya, yang merupakan elemen yang kedua. Sekarang kita dah boleh mengirakan saiz posisi yang sesuai untuk kes kita. Jadi kita bagikan jumlah yang dirisikokan, iaitu sebanyak 500 USD. Kita bagikan dengan jumlah henti rugi, iaitu 0.025. Dan kita akan dapat berapa? 200,000 base currency. Okay, 200,000. Kalau 100,000 bersama dengan satu lot standard, 200,000 bersama dengan dua lot standard, ya. Jadi saiz kita adalah 2 lot untuk kes ini. 2 lot standard. Ini cara kita mengirakan saiz posisi.
Untuk mata wang kita kena perhatikannya kita punya conversion ya daripada nilai mata wang kepada nilai lot ya, dan nilai lot ni bergantung kepada jenis akaun yang kita buka ya. Akaun standard 100,000 base currency bersama dengan satu lot standard. Baik. Okey. Kemudian seterusnya kita akan sentuh tentang perkara berikutnya juga adalah berkaitan dengan pengurusan wang, iaitu hubungan antara risiko dan ganjaran. Kita boleh rumuskan kepada satu nisbah, iaitu nisbah risiko ganjaran. Dan ini sangat penting ya. Dengan mempunyai nisbah risiko ganjaran yang baik, kita boleh menghasilkan keuntungan. Walaupun kita punya kejituan sistem hanya 50% ataupun kurang, masih lagi boleh menghasilkan keuntungan jika mempunyai nisbah risiko ganjaran yang baik. Dan kita juga dapat membuat jangkaan tentang prestasi dagangan sesuatu sistem. Kita ada kiraan dia. Kita nak mengetahui jika sistem ni kita implement dalam live market, apakah yang kita jangkakan kita punya pulangan positif ataupun negatif ya. Kita akan belajar. Kemudian kita ingin ketahui poin balik modal. Maknanya lebih cepat kita sampai kepada poin balik modal, bermakna lebih berkualiti lah sistem dagangan kita ya. Baik, macam kita berniaga, lebih cepat kita dapat modal kita balik, lebih baguslah kita punya modal bisnes. Baik. Okay, pertama sekali ialah tentang nisbah risiko ganjaran yang merupakan elemen yang sangat-sangat penting dalam kita menilai kualiti setup perdagangan ya, ataupun kualiti idea perdagangan. Okay, kita membandingkan risiko dan ganjaran. Baik. Jadi, nisbah risiko ganjaran adalah seperti berikut. Okay, jumlah wang yang kita risikokan untuk mendapatkan potensi keuntungan dalam satu posisi dagangan. Okay, itu maksudnya. Berapa potensi kerugian kita berbanding dengan potensi keuntungan kita dalam satu posisi dagangan. Itu maksudnya nisbah risiko ganjaran. Jadi, untuk mendapatkan nisbah risiko ganjaran, kita kena tahu dahulu potensi risiko dan potensi keuntungan sesuatu setup perdagangan dahulu. Okey. Apakah maksud risiko? Risiko ialah henti rugi. Apakah ganjaran? Ganjaran ialah sasaran harga. Jadi dengan kita ketahui di manakah henti rugi dan kita punya sasaran harga, barulah kita dapat mengira berapa risiko yang kita ambil dan berapakah ganjaran yang kita berpotensi untuk kita dapatkan. Jadi henti rugi jelas sekali ialah untuk kita hadkan kerugian. Okay, ini adalah satu perkara jelas, tapi jangan terkejut, ramai pedagang tak mengikut henti rugi. Dan sasaran harga pula ialah digunakan untuk menetapkan poin keluar. Ini pentingnya. Kita dalam banyak kes, kita ada posisi dagangan sedang untung. Okay, untung, okay, kita pun happy, tapi masalahnya kita tak tahu nak keluar bila ya. Jadi dalam pasaran kewangan, jika berlaku sebarang news besar ya, okay, ataupun berlaku black swan, tragedi dan sebagainya, harga pasaran boleh bertukar arah serta-merta bila-bila masa. Bayangkan anda sedang untung tapi anda tak keluar pada masa yang anda patut keluar daripada posisi yang untung menjadi posisi yang rugi. Ya. Ini adalah satu perkara yang kita sangat-sangat perlu elakkan. Oleh itu kita kena tahu bila kita kena keluar walaupun kita sedang untung. Itu tujuan kita letakkan sasaran harga. Okay, kita nak tentukan poin keluar apabila harga bergerak mengikuti jangkaan kita. Baik. Cara kita nak mengira nisbah risiko ganjaran adalah seperti berikut. Okey. Katakan kita ada pergerakan seperti ini. Okay, ini adalah pergerakan downtrend. Okay, sebagai contoh ya.
Okey, dan apa yang berlaku? Kita dapati berlaku corak double bottom. Okey. Corak double bottom pada British Pound USD. Double bottom terbentuk. Dan ini adalah corak apa? Corak bullish. Corak bullish ya. Oops. Okey, maknanya kita jangkakan apa yang berlaku ialah kita jangkakan pergerakan ke atas akan berlaku. Ini adalah corak bullish, maknanya corak pertukaran trend daripada downtrend menjadi uptrend. Okey. Dan maknanya sebagai pedagang apa kita nak buat? Kita kalau boleh nak beli ya, kerana kita menjangkakan corak double bottom akan berlaku. Baik. Jadi aras yang pentinglah aras di sini. Okey, aras puncak terkini. Maknanya kalau kita nak buka entry, aras terbaik untuk corak double bottom adalah pada aras puncak terkini. Dan kebetulan entry kita adalah pada aras 1.15 British Pound USD. Okey. Seterusnya ialah aras henti rugi. Kerana kita nak kira nisbah risiko ganjaran, kita nak tahu potensi risiko kita. Jadi potensi risiko kita di sini adalah pada aras dasar ya, mengikut teknik double bottom. Aras yang terbaik untuk letakkan henti rugi adalah pada aras dasar. Jadi henti rugi kita adalah kebetulan pada aras 1.14 British Pound USD. Jadi kita lihat. Okey, kemudian kita lihat pula kita punya sasaran harga. Okey, bila kita nak keluar, jika harga bergerak mengikut jangkaan kita, kita kena tahu kita punya exit point. Okey, kita nak keluar di mana. Okey, jadi dalam kes ini kita punya sasaran harga adalah pada arah 1.165. Okey, sekarang apa kita buat? Kita bandingkan potensi kerugian dengan potensi keuntungan. Okey, pertama sekali, risiko kita adalah sebanyak apa? Sebanyak 100 pip. Okey, ini adalah potensi kerugian kita. Kalau kita rugi, maksimum kita rugi adalah sebanyak 100 pip. Tapi kalau kita untung, maksimum keuntungan kita adalah sebanyak 150 pip. Okey, sekarang kita dah tahu potensi kerugian dan kita dah tahu potensi keuntungan dan barulah kita boleh membuat perkiraan nisbah risiko ganjaran. Maknanya, nisbah risiko ganjaran kita adalah seperti berikut ya. Okey, so di sini risiko, kemudian nisbah ganjaran ya. Jadi risiko kita berapa? 100 pip maksimum. Ganjaran kita berapa? 150. Okay, kita ringkaskan, risiko kita adalah sebanyak 1, ganjaran kita adalah sebanyak 1.5. Okey, ini adalah kita punya nisbah risiko ganjaran. 1 nisbah 1.5. Okey, untuk kes ini. Kalau kita rugi 1. Kalau kita untung 1.5. Okey, merupakan nisbah ganjaran yang okey. Okey, kalau kita untung lebih daripada kita punya potensi kerugian. Okey, setup yang okey. Baik. Jadi sekarang ni kita boleh anggap nisbah risiko ganjaran ini sebagai skor. Okey, A grade ke, B grade ke, C grade ke untuk sesuatu setup perdagangan. Okey, kalau boleh kita nak ambil setup yang skornya tinggi. Jika skornya tinggi maknanya jika kita dapat betul, kita akan mendapat ganjaran yang lebih daripada kita punya potensi kerugian. Okey, lebih tinggi skor, lebih
kuatlah kita punya hujah untuk membuka posisi dagangan tersebut. Okey, kalau kita punya skor tak bagus, kita akan mengelakkan ambil setup yang berlaku. Walaupun berlaku signal yang jelas. Okey, tapi dia punya risiko ganjarannya, nisbah tak baik, kita tak ambil. Okey, kita kena memilih semasa kita membuat posisi dagangan. Ya, kita boleh ambil semua. Kita ambil yang terbaik sahaja. Tidak antara yang cara untuk kita mengasingkan setup perdagangan yang baik daripada yang tak baik ialah dengan kita memberikan skor menggunakan nisbah risiko ganjaran. Okey, jadi kita lihat bagaimana kita memberikan grade nisbah risiko ganjaran ya. Okey, mana kita nak tahu nisbah ni baik ataupun nisbah ni buruk. Okey, jadi inilah caranya. Baik, jadi definisi nisbah risiko ganjaran adalah kita bandingkan wang yang dirisikokan dengan potensi ganjarannya. Ini dia punya definisi. Jadi bagaimana kita nak memberikan skor? Okey, katakan kita ada nisbah risiko ganjaran 1, nisbah 2. Kalau kita rugi 1. Tapi kalau kita untung 2. Okey, adakah ini nisbah risiko ganjaran yang baik? Okey, contohnya kita risikokan 200 USD. Jika kita salah, tapi jika kita betul, kita dapat 400 USD. 2 kali ganda. Ini adalah nisbah risiko ganjaran yang baik. Okey, kita kasih 1 tik. Okey, yang baik. Okey, saya letak dalam 1 bintang. Okey, saya kasih skor 1 bintang. Dan ini pula kita lihat. Okey, kita punya potensi kerugian adalah 1. Tetapi jika kita untung 3 kali ganda. Okey, katakan kita risikokan 500 USD semasa kita rugi, tapi kalau kita untung kita mendapat 1,500. Ini saya kasih tik. Okey, satu. Okey, saya kasih 1 tik dan saya kasih 2 bintang. Okey, dia punya ganjaran jauh lebih besar daripada potensi kerugian. Saya kasih 2 bintang. Tapi bagaimana pula dengan ini? Okey, 2 nisbah 1. Kita punya potensi kerugian adalah 2, tetapi potensi keuntungan hanya 1. Contohnya, kita risikokan 1,000 USD. Kalau kita salah, kita akan rugi 1,000. Kalau kita betul, kita hanya akan untung sebanyak 500 sahaja. Ini kita pangkah awal-awal ya. Jangan undi. Jangan undi calon ini. Okey, ini saya tak kasih bintang, saya kasih tengkorak ya. Ini tengkorak. Okey, elak seperti anda elak COVID-19. Okey, sebarang setup yang mempunyai risiko yang lebih besar daripada ganjaran, anda kena elakkan seperti mana anda elakkan COVID-19, pakai mask, sanitize dan lari jauh-jauh ya. Okey, anda kalau boleh nak mendapatkan setup seperti ini. Okey, di mana ganjarannya berkali-kali ganda lebih besar daripada dia punya potensi kerugian. Okay. Ini bagaimana kita kena memilih setup dagangan dengan melihat kepada nisbah. Ya, kita hanya akan mengambil nisbah yang baik saja, yang buruk kita akan buang ke tepinya. Baik. Jadi anggap kita ni macam sniper. Kita tak masuk hutan, kita guna machine gun tembak semua benda. Kita masuk hutan, kita gunakan sniper, kita tunggu waktu yang terbaik, kita tunggu mangsa yang terbaik ya, barulah kita akan membuat tembakan. Baik. Okey. Jadi sekarang ni kita lihat pula bagaimana sistem dagangan yang mempunyai nisbah risiko ganjaran yang baik dapat mempengaruhi performance dan prestasi sistem tersebut ya. Kita lihat. Okey. Jangkaan prestasi ya. Apabila kita dah tahu nisbah risiko ganjaran, kita dah boleh mengira jangkaan prestasi sesebuah sistem dagangan. Okey, kita lihat case study yang pertama iaitu sistem dagangan A. Katakan ini adalah sistem dagangan daripada Encik Ali. Okey, Encik Ali punya sistem dagangan A. Baik, kita lihat apa yang berlaku. Jangkaan prestasi ialah
purata jangkaan untung ataupun rugi untuk setiap dolar yang dirisikokan. Yang mana ini jangkaan prestasi, okay, performance. Jadi formula dia simple, okay, iaitu kita akan mengira kemungkinan menang darab dengan untung purata, okay, tolak dengan kemungkinan kalah darab dengan rugi purata. Ini formula dia simple saja untuk mendapatkan jangkaan prestasi. Jadi kita lihat dulu bagaimanakah prestasi sistem dagangan Encik Ali. Okey, jadi kita lihat Encik Ali mempunyai dagangan menang 30%. Okey, tetapi dagangan kalah sebanyak 70%. Okey, kita ada problem di sini. Sekali pandang kita tahu 100 kali cuba Encik Ali hanya betul 30 kali saja. Lagi 70 kali salah. Okey, inilah satu yang tak baik ya. Okey, jadi kita letak pangkal di sini. Okey, dari segi kejituan kurang baik. Okey. Hanya tembak 100 kali, 30 kali saja yang kena. Lagi 70 tersasar. Tetapi Encik Ali tak kalah lagi sebab kita masih lagi belum pertimbangkan tentang nisbah risiko ganjaran. Baik, oleh itu kita akan lihat nisbah risiko ganjaran. Okey, nisbah risiko ganjaran. Okey, apabila untung, berapa untungnya? Saya akan letak di sini. Untung sebanyak 1000. Apabila rugi, rugi sebanyak 200. Jadi 200, 1000. Kita mudahkan, kita dapat berapa? 1, 5. Maknanya kita rugi 1, kalau kita untung 5 kali ganda. Okey. Ini yang mahal ini. Ini yang mahal. Ini adalah satu grade yang sangat-sangat tinggi. Ini kita kasih satu tick ya. Bagus. Okey, satu yang positif. Walaupun kejituan tak tinggi tetapi nisbah risiko ganjarannya sangat baik. Okey, kita lihat apa yang berlaku pada jangkaan prestasi untuk sistem dagangan Encik Ali. Jadi kita gunakan formula. Kemungkinan menang adalah sebanyak 0.3 ya. Tapi semasa menang okay, adalah 100 USD untuk setiap posisi yang menang. Okay. Kemungkinan kalah adalah 0.7 ya, satu data yang tak baik. Tapi apabila kalah, hanya rugi sebanyak 200 USD saja. Jadi kita lihat apa yang berlaku untuk jangkaan prestasi. Adakah sistem ni masih lagi mampu menghasilkan keuntungan walaupun mempunyai kejituan yang sangat rendah? Jadi jawapannya ialah secara purata sistem dagangan Encik Ali dijangka membuat keuntungan sebanyak 160 USD untuk setiap satu posisi dagangan ya. Jadi walaupun tak jitu hanya betul 30% saja, tetapi dengan mempunyai nisbah risiko ganjaran yang baik, Encik Ali masih menghasilkan keuntungan. Okey, dalam satu jangka masa yang tertentu ya. Ini adalah magic nisbah risiko ganjaran. Kita kena sentiasa memilih setup yang mempunyai nisbah risiko ganjaran yang baik dan kita mengelak setup yang kurang baik seperti kita mengelak COVID-19. Okey, jadi nak kita buktikan lagi, kita lihat kepada contoh yang kedua ya. Contoh sistem dagangan yang kedua. Kita lihat pula kepada sistem dagangan Encik Beckham. Okey, kita lihat pada sistem dagangan Encik Beckham. Jadi sekarang ni kita dapat melihat bagaimana pedagang mempunyai sistem dagangan yang tepat tetapi
jangkaan prestasi yang negatif boleh berlaku ya, walaupun mempunyai kejituan yang sangat tinggi. Baik. Kita lihat apa yang berlaku untuk sistem Encik Beckham. Jadi kita lihat daripada sudut kejituan. Jadi kejituan sistem Encik Beckham ni kita lihat apabila menang 80% kali ya, 100 kali cuba 80% menang, 80 kali betul. Ini adalah satu orang yang baik, kita kasih tick. Okey. Tapi adakah Beckham dah terus menang? Belum lagi. Kita kena lihat dia punya nisbah risiko ganjaran. Okey, nisbah risiko ganjaran. Okey. Jadi semasa kita rugi sebanyak 1000 ya. Setiap kali kita untung, puratanya keuntungan dah hanya 200 USD. Okey, sekarang dah terbalik. Jadi kita ada 1, kita ada 5 di sini. Okey, dah terbalik. Apabila kita rugi 5. Apabila kita untung, kita hanya untung 1 saja. Inilah satu perkara yang tak baik ya. Dari segi nisbah risiko ganjaran. Baik. Jadi kita letak dalam formula. Okey, jadi untuk jangkaan prestasi sistem Encik Beckham, apabila kita menang, kemungkinan menang tinggi. 80% maknanya 0.8-nya kita akan menang. Tapi semasa menang hanya untung sebanyak 200 sahaja. Dan kemungkinan kita untuk salah hanya dalam 0.2. Tapi apabila kita salah, kita punya salah sangat pedih, iaitu 1000 USD setiap kali kita salah. Okey, kita letak formula, apa kita dapat? Kita akan dapati bahawa sistem jangkaan Encik Beckham ni walaupun sangat-sangat jitu. Okay, kenapa saya kata jitu? Kerana Encik Warren Buffett pun, Encik George Soros pun hanya boleh betul dalam 50% hingga 60% saja daripada jangkaan mereka. Untuk kita mendapatkan sistem jangkaan 80% ni adalah sangat-sangat jarang ya. Memang sangat susah untuk kita dapatkan kejituan lebih daripada 60% ya. Walaupun orang yang hebat macam Warren Buffett ataupun George Soros. Okay, apatah lagi kita fikirkan. Jadi secara puratanya, sistem jangkaan Encik Beckham akan membuat kerugian sebanyak kerugian 40 USD untuk setiap satu dagangan. Okay, lagi satu bukti. Walaupun kita ada sistem yang terbaik dari segi kejituan, tetapi tanpa pengurusan wang, tanpa nisbah risiko ganjaran yang baik, kita masih lagi boleh menghasilkan kerugian seperti dalam kes ini. Okey, jadi adakah anda nak pilih Encik Ali ataupun Encik Beckham? Kalau saya pilih Encik Ali. Walaupun Encik Beckham lebih handsome, tapi Encik Ali yang boleh menghasilkan wang. Okey, sebagai pedagang, kita punya tujuan adalah untuk menghasilkan wang ya, bukan untuk menjadi orang yang handsome. Baik. Jadi bukti. Okey, kita kena ada pengurusan wang yang baik. Okey. Baik. Okey, seterusnya kita lihat bagaimanakah kesan ataupun impak mempunyai sistem ataupun mempunyai nisbah pengurusan wang yang baik kepada sistem dagangan ya, kepada prestasi sistem dagangan. Kita lihat lagi impaknya, iaitu kita lihat kepada poin balik modal. Balik modal dia simple aja. Lagi cepat kita dapat balik modal, maknanya lagi baguslah sistem dagangan tersebut. Baik. Jadi kita bandingkan beberapa sistem dagangan ya. Sistem dagangan A katakan.
Bilangan B. Okey, kita lihat kepada dia punya nisbah risiko ganjaran, kita lihat kepada kejituan. Okey, jadi saya tulis sini, inilah kejituan. Okey, ini adalah kejituan. Sekejap ya. Ini kejituan. Berapa kali menang, berapa kali kalah. Ini pula adalah nisbah risiko ganjaran. Okey, inilah sistem C pula. Dan seterusnya sistem D. Okey, sistem E. Sistem F. Dan hari sekali sistem G. Kita lihat, kita bandingkan sistem mana yang anda akan letakkan wang anda untuk dilaburkan. Baik. Jadi kita mulakan dengan sistem A. Okey. Jadi, saya lihat kepada nisbah risiko ganjaran. Okey, baik. Untuk sistem A, kita betul satu, tapi kalau kita salah, kita akan rugi satu, tapi kalau kita betul, kita hanya akan untung 0.05. Maknanya kita punya nisbah risiko ganjaran adalah seperti berikut. Ganjaran 1, risiko kita adalah 4. Okey, ini adalah untuk sistem A. Okey. Sistem B, kita untung 0.5, tapi kalau kita rugi 1. Maknanya kita punya nisbah lah nisbah 1. Okey, 2 nisbah 1. Rugi 2, untung 1. C, okey. C sekarang ni kita dah mula masuk ke dalam teritori keseimbangan. Kita rugi 1, kita untung 1. Tapi kita ambil sistem C, kita tak rugi, kita tak untung. Jadi apa kita punya tujuannya ya? Jadi kita C pun kita tak boleh ambil. Maknanya sistem A saya pangkah 2 kali. Sistem D saya pangkah sekali. Sistem C saya tak tahu nak buat apa sebab untung pun tak, rugi pun tak. Tapi kita lihat kepada sistem D. Saya untung 1.5. Saya rugi, terbalik. Saya rugi 1. Tapi bila saya untung lebih 1.5. Okey, ini saya dah boleh kasih 1 tik. Ini dah maknanya kita menghasilkan keuntungan. Kemudian sistem E pula, kita rugi 1 tapi kita untung 2. Ini saya kasih 2 tik. Okey, kemudian sistem F pula, kita rugi 1 tapi kalau kita untung 3. Ini adalah sistem kita kasih 3 tik. 1, 2, 3. Kemudian sistem G yang terbaik saya untuk dalam kumpulan ni ya. Kita rugi 1 tapi kita untung 4 kali ganda. Kita kasih 4 tik. 1, 2, 3, 4. Kalau saya nak laburkan antara 8 sistem ni, saya akan laburkan dalam sistem G. Okey, ini pemenang kita. Saya laburkan dalam sistem G kerana G ada nisbah yang baik. Dan kita lihat ya, saya hanya perlu menang 20% saja. Saya hanya perlu betul 20% saja daripada keseluruhan jangkaan saya untuk saya tak rugi. Maknanya kalau saya untung, kalau saya betul 22% ataupun 21% saja daripada saya punya jangkaan, saya dah mula membuat duit. Okey, lebih mudah untuk saya untung. Okey, kerana saya hanya perlu betul 21% saja daripada saya punya jangkaan. Okey, itu yang saya nak highlight di sini.
Okey, bandingkan kalau kita lihat untuk sistem A. Okey, untuk sistem A, untuk saya tak rugi, saya kena betul 80% daripada jangkaan saya. Dan kita tahu ini adalah hampir mustahil, ya. Orang hebat macam Warren Buffett pun tak mampu nak betul 80% ya daripada keseluruhan jangkaan beliau, apatah lagi rakyat-rakyat marahin macam kita ni, ya. Fikirkan. Jadi anda nak fokus kepada begituan ataupun anda nak fokus kepada nisbah risiko ganjaran, ya. Okey. Ini yang kita nak kena tekankan, betapa pentingnya pengurusan wang ataupun pengurusan risiko semasa kita berdagang, ya. Ini impaknya sangat besar kepada prestasi sistem dagangan. Okey, nampak ya? Magic. Pengurusan wang dan juga kawalan risiko dan kesannya kepada sistem dagangan. Okey, jadi kita ambil G, kita elak B dan C, ya. Kita elak macam kita elakkan COVID-19. Okey, C ni kita pun tak tahu nak buat apa. Kita berkawan sajalah dengan Encik C, kita berkawan saja. Dia tak untung, dia tak rugi, jadi kita berkawan saja dengan dia. D, E, F semua boleh jadi calon untuk kita laburkan wang, tetapi kita akan pilih Encik G, ya. Kerana nisbah risiko ganjaran yang terbaik. Okey. Baik. Jadi, kita akan sekarang ni lihat bagaimana sifat semula jadi manusia, okay, memberikan kesan kepada kejayaan seorang pedagang, ya. Jadi yang peliknya, sifat semula jadi manusia menunjukkan bahawa lebih selesa dengan sistem dagangan yang mempunyai kejutuan yang tinggi. Okay, jadi pelik. Ramai pedagang akan lebih suka kepada sistem yang mempunyai kejutuan yang tinggi walaupun tidak menghasilkan keuntungan. Pelik, kan? Sistemnya tak buat duit tapi kita suka kerana apa? Selalu betul. Tapi kita dah buktikan tadi, sistem yang selalu betul tak semestinya akan menghasilkan wang jika tak menggunakan pengurusan wang yang betul. Okay, ini kita pelik. Kenapa ini berlaku? Okay, kita pun heran, kenapa kita nak berlabur dalam sistem yang tak buat duit? Okay, kerana sifat semula jadi manusia, ya. Dan apabila ini berlaku, mereka akan mendapat masalah kerana kebanyakan sistem hanya mempunyai kejutuan yang sederhana dan rendah. Kalau kita lihat tadi, sistem A. Okay, sistem A ni sangat jarang, ya, yang mempunyai peratusan betul 80%. Okay, malah yang mempunyai peratusan yang 50 ke atas pun adalah jarang, ya. Jadi yang 67%, 80% yang betul ni adalah sangat jarang. Mungkin tak wujud zaman sekarang ni, ya. Jadi masalah kepada pedagang, ya. Kita jarang dapat sistem yang mempunyai kejutuan yang tinggi. Okey, kenapa? Kenapa ini berlaku? Kenapa ramai pedagang lebih suka kepada sistem yang betul banyak kali walaupun tak menghasilkan wang? Ini adalah kerana kecenderungan semula jadi manusia. Ini masalah. Kita manusia ni ada kelemahan. Kerana kita ingin apa? Kita ingin sentiasa betul. Dan yang kedua, kita tidak boleh menerima kesalahan. Ya? Kita tak nak mengaku, tapi ini adalah sebenarnya sifat semula jadi manusia. Kalau orang tegur kita, kita marah. Kenapa kita nak sentiasa betul, ya? Orang tegur kita, kita marah. Kenapa? Kita tak boleh nak menerima kesalahan, ya? Bagi kita kesalahan adalah satu perkara yang tak boleh dilakukan, ya? Kita tak mengaku. Kalau kita buat salah, kita tak mengaku. Kenapa kita tak boleh nak menerima kesalahan, ya? Dan ini adalah bukannya hanya berlaku pada beberapa orang saja, tapi kebanyakan manusia akan bersifat begini. Ini adalah sifat semula jadi manusia. Dan kita akan belajar ini dalam webinar yang seterusnya. Kita akan belajar tentang psikologi seorang pedagang. Macam mana sifat semula jadi manusia, sifat semula jadi manusia yang ingin sentiasa betul
dan sifat semula jadi manusia yang tidak boleh menerima kesalahan boleh menjadi penghalang kepada seorang pedagang untuk berjaya dalam kerjayanya sebagai seorang pelabur dan pedagang. Okay, kerana sifat semula jadi manusia yang dah diprogramkan ke dalam diri kita sejak kita kecil lagi, ya, dan tak mudah je untuk kita atasi sifat semula jadi manusia dengan tempoh masa yang singkatnya. Ialah memerlukan satu tempoh masa yang panjang untuk kita tukar tabiat kita, untuk kita tukar cara kita melihat kepada aktiviti perdagangan. Dan yang kita dapat buktikan dalam kita punya webinar pada hari ini ialah kejituan sistem perdagangan bukanlah faktor yang paling penting. Ia bukan faktor yang paling penting. Sebaliknya ialah bagaimana kita menjaga nisbah risiko ganjaran yang dapat memberikan impak yang sangat besar kepada bagaimana prestasi sistem dagangan kita. Okay, kita lihat contoh terbaik tadi ialah contoh antara sistem Encik Ali. Kita lihat. Encik Ali kalau betul pun hanya betul 30 kali saja. Okay, ini adalah satu kejituan yang sangat rendah. Ya. Kita tengok pun boleh tak sistem ni buat duit. Tapi Encik Ali ini ada senjata rahsia. Di mana setiap setup yang Encik Ali pilih, Encik Ali mempunyai nisbah risiko ganjaran yang sangat baik. Ya. Kalau betul menang 5 kali. Kalau kalah 1. Okay, maknanya potensi kerugian 1, potensi keuntungan 5 kali ganda. Ini senjata rahsia Encik Ali. Dan kita lihat apa yang berlaku. Encik Ali akhirnya akan membuat keuntungan, ya, untuk sistem dagangan beliau. Okay. Sebaliknya kita bandingkan dengan Encik Beckham. Encik Beckham tadi kita lihat. Okey, hebat sekali dia punya kejituan. 100 kali cuba, 80 kali betul. Hebat. Okey, Warren Buffett pun tak macam ni. Ray Dalio pun tak macam ni. Okay, ini Superman punya kejituan. Tetapi masalahnya Encik Beckham ni tak jaga nisbah risiko ganjaran. Kalau rugi 5, kalau untung hanya untung 1. Ya, ini kita pangkah siap-siap. Ini bukan satu ciri-ciri yang kita inginkan dalam sistem dagangan kita. Dan memang betul kita gunakan formula jangkaan prestasi, kita akan dapati bahawa sistem dagangan Encik Beckham menghasilkan kerugian 40 USD untuk setiap satu posisi dagangan. Ya. Bukti bahawa kita ada sistem yang terbaik pun tak semestinya kita dapat menghasilkan keuntungan jika kita tak mendapat sistem ataupun kita tak menggunakan pengurusan wang yang baik, okay, kita tak menggunakan nisbah risiko ganjaran yang baik dan kita tak berdisiplin. Ya. Jadi itu rumusan kita untuk hari ini. Okay. Kejituan sistem dagangan bukanlah faktor yang paling penting, tapi yang paling penting lagi ialah bagaimana kita menjaga wang. Okay. Macam mana kita menguruskan risiko, bagaimana kita menjaga nisbah risiko ganjaran. Ya. Baik. Jadi kita dah lihat sini bagaimana sifat manusia, sifat semula jadi manusia boleh menjadi penghalang bagi kita untuk menjadi seorang pedagang yang hebat. Okay. Kerana apa? Kerana kita ingin sentiasa betul. Okay. Kita ingin sentiasa betul. Kita kalau orang tegur kita, kita marah. Kenapa? Kita nak sentiasa betul. Dan jika kita salah, kita tak mengaku. Kenapa? Kerana kita tak boleh menerima kesalahannya. Ini adalah sifat semula jadi manusia. Dan ini adalah sifat yang sangat-sangat negatif, ya, bagi kita untuk menjadi seorang pedagang yang hebat. Okey. Jadi dalam webinar yang seterusnya, kita akan explore topik ini. Kita akan explore kenapa sifat semula jadi manusia boleh menjadi penghalang kepada kita menjadi pedagang yang berjaya dan apakah tabiat-tabiat buruk yang kita kena ubah, okay, untuk menjadi seorang pedagang yang berjaya. Ini semua kita akan belajar di dalam psikologi seorang pedagang, ya, dan kita akan belajar ni pada webinar hari esok. Okay, jadi kita akan sambung pada hari esok. Kita bincang tentang psikologi sebagai seorang pedagang pula dan bagaimana ia dapat membantu kita menjadi seorang pedagang yang konsisten dan berjaya. Ya, jadi saya akhiri di sini. Terima kasih kepada para penonton dan kita jumpa lagi pada sesi webinar yang akan datang. Okay, sekian. Terima kasih.